tak nak orang kenal kita sebab dia buat video yang yang sebaik-baik manusia adalah mereka yang beri manfaat kepada orang lain. But once it is on the internet, it will forever be on the internet. Kata ramai KOL sekarang ni nampak macam sesat. Stop making stupid famous. Stop. So kita bersama dengan Syaz dan juga Ruzaini Hello. yang akan memberikan opinion on that. Kita tengok sendiri kan dekat social media kan, kalau konten yang macam entah apa-apa, memang views dia sangat tinggi dan dia punya komen pun sangat tinggi. Kita kadang-kadang kita buat konten nak bagi manfaat kat orang tau. Tapi bila kita tengok dia punya engagement dia tak begitu memberangsangkan, jadi orang pun start to make konten yang semakin merepek meraban semata-mata untuk dapat engagement tu. So agak menyedihkan apabila kita ni hidup berpaksikan that thing. Yelah, kita bagi example yang paling perfect untuk nampak macam orang kata influencer yang berilmu ni, Khairul Aming. Okay, kita kena fikir balik, kenapa Khairul Aming dia bukan macam influencer-influencer yang ada dekat Malaysia ni. Dia tak semestinya awak buat content tu dia kena ada pasal education ke apa ke, tak semestinya macam tu. It depends on the influencer itself. Kalau dia dah tahu macam mana cara dia untuk approach audience macam mana, content dia macam mana, itu yang boleh menjayakan seseorang influencer tu. Macam kita tengok Khairul Aming, dia tak adalah macam mengajar kita untuk masak. Dia basically share journey dia macam mana daripada dia start pada zero sampailah berjuta-juta sambal niat dia terjual kan. So bagi I, you tak semestinya kena buat konten berdasarkan education, tapi you kena sendiri ada ilmu tentang social media dan konten yang you nak share kepada orang lain. Kita kena berpegang juga pada kata-kata yang sebaik-baik manusia adalah mereka yang beri manfaat kepada orang lain. Gitu. So sekarang ni pun macam saya nak mempetik juga, saya pernah interview Dr. Suwinsi. Dia pun banyak juga bekerja dengan ramai KOL. Sekarang orang panggil KOL kan. Ya. Dia kata ramai KOL sekarang ni nampak macam sesat. Dia tak tahu apa yang nak jadi. Dia tak tahu niche dia apa. Dia tak tahu target audience dia siapa. Kenal pasti diri, kenal pasti kekuatan diri, barulah kita boleh memberi manfaat tu kepada orang lain. Kalau kita tak tahu, tak kenal diri kita, then kita nak influence apa? Orang kita nak influence pun sesat nanti. Betul. Apa yang remaja macam kita ni nak jadi influencer, tak ada siapa halang. Tapi kita kena ingat, bila orang tengok apa yang kita buat, orang lain pun nak ikut juga. Macam adik-adik kita yang masih sekolah menengah, sekolah rendah yang sekarang ni teringin nak jadi influencer sebab apa? Easy money, easy income. Tapi let me tell you, orang-orang influencer yang buat video ni, dia bukan dia terus pop kaya. Bukan. It takes hard work juga. So nak jadi influencer tak salah, tapi you kena berpada-pada. Konten janganlah jenis yang memalukan diri ataupun memalukan orang lain ke, agama, bangsa, semua tu janganlah. Kena be wary of what you are trying to put out on the internet, sebab once it is on the internet, it will forever be on the internet. Kita tak nak orang kenal kita sebab dia buat video yang benda tak baik macam ni. Kita nak macam tu. Of course kita nak dikenali sebagai orang yang baik, yang macam konten dia best lah sebab dia benda ni semua kan. So macam, apa soalan kau sebenarnya tadi? Kita terus menutup apa pun sebenarnya berbalik kepada niat kan. And also publicity tu mudah dapat, tapi how you nak sustain. Yang penting sebenarnya jangan sesat jalan. Betul. Baiklah, itu saja untuk Remaja React kali ini. Jumpa lagi nanti. Bye.